Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. So, topik yang kita akan masuk adalah topik ini, daya gerak elektrik. Okay. So, sebelum kita masuk topik ini, kita tengok data ni dahulu. So, data ini sebenarnya adalah untuk membuktikan yang kita dah belajar sebelum ni adalah topik beza keupayaan untuk buktikan hukum Ohm. Okay. Membuktikan hukum Ohm. Okay, kita perhatikan lita ni, okay, ni dia punya dry cell, okay, ni restart ni digunakan untuk melaraskan arus, untuk menaik dan menurunkan arus. Okay. Okay, kat sini ni kita perhatikan dawai konduktor ini, kan, sepanjang across dawai konduktor ini kita letakkan 1 voltmeter lah, 1 voltmeter. Okay, so ini adalah ammeter lah. So bila kita plot graf ni, kan, graf V melawan I, okay, dengan data yang kita dapat V dengan data yang kita dapat I ni kita jadikan dia manipulated variable. Okay, ni dia punya responding ni lah. So kita dapati bahawa dia adalah berkadar secara langsung. Okay, so hukum Ohm menyatakan bahawa arus beza keupayaan adalah berkadar langsung dengan arus. Okay, so key kat sini adalah kita perhatikan dekat sini beza keupayaan yang kita nak lihat kat sini adalah kita nak tengok charge ni, dia bergerak, charge dia nak bergerak. Kalau ini sekarang ni terminalnya panjang positif, ni negatif, arus ke sana lah, charge daripada negatif ke positif. So charge ni dia bergerak daripada titik, cikgu tulis ni A, sini B. So charge ni bergerak daripada titik A ke titik B. So itu beza keupayaan yang kita nak lihat kat sini adalah kita nak tengok charge tu bergerak daripada A sampai ke B. Dan voltmeter itu diletakkan across dawai konduktor. Okay, daya gerak elektrik tu pula macam mana? Okay, so kalau tengok definisi dalam modul ini, daya gerak elektrik didefinisikan sebagai kerja yang dilakukan oleh satu sumber untuk menggerakkan satu kolom cas ke seluruh lita. Okey, kita tengok video ni. Okey, dekat sini kita perhatikan ada lita lah, kan. So sini dia tulis ni switch off. Okey, terbuka sini. Okey, dia sambung sini. Dan kalau kita perasan kat sini, kita perhatikan voltmeter ni. Okey, ini dia punya 3 dimensi dia lah. Ini pun lukisan 3 dimensi kat sebelah ni. Okay, kita perhatikan sini voltmeter sekarang ni dipasang kat mana? Dipasang across dry cell ni. Okay, across dry cell. So dalam keadaan switch terbuka, kita perhatikan walaupun arus tidak mengalir, tetapi bacaan voltmeter ada nilainya, iaitu 3 volt. 3 volt. Okay. Sebaliknya apabila kita perhatikan apabila dalam keadaan tertutup sekarang ni, switch on, okay, so kita perhatikan bacaan voltmeternya berkurang menjadi 2.7 saja. Okay, so kenapa tadi dalam keadaan lita terbuka 3.0, tapi dalam keadaan lita tertutup tadi adalah 3.0. So dia berkait dengan kuantiti yang kita nak belajar ni, iaitu daya gerak elektrik. So daya gerak elektrik adalah sebagai kerja yang dilakukan oleh satu sumber untuk menggerakkan satu kolom cas ke seluruh lita. So kalau ini dia punya terminalnya tadi, kan, itu ada satu metal lampu sini, kan. So cas ini dia nak bawa bergerak, kan, maksudnya sepanjang lita ni lah, kan. Kalau kita tengok yang sebelum ni, yang cikgu awal tadi cikgu tunjukkan adalah satu perintang sini, kita letakkan voltmeter sini, kan. So yang ni kita tengok charge dia bergerak daripada titik A ke titik B saja, across satu perintang. Okay. Tapi untuk DGE ni, okay, adalah charge tu dia bergerak across circuit ni lah, okay, across lita ni. Okay, so asal boleh faham kot kerja yang dilakukan, kan. Kalau sebelum ni, kalau beza keupayaan adalah kerja yang dilakukan untuk menggerakkan cas daripada satu titik ke titik yang lain.
Kan? Yang ini pula DG ini adalah kerja yang dilakukan oleh satu sumbu untuk menggerakkan satu kolom cas ke seluruh litar. Okey. Okey, unit dia volt, sama macam beza keupayaan, labelnya voltan. Okey. Pada bateri, label voltan pada bateri atau sel menunjukkan DGE-nya. Label 1.5 pada sekring menunjukkan DGE sel tersebut ialah 1.5 volt. So, tadi 3 volt tadi, yang kita tengok tadi, 3 volt tadi masa dalam keadaan litar terbuka, itu adalah disebut sebagai dia punya DGE dia. Okay. Tapi kenapa masa litar tutup jadi 2.7 je? Ni kenapa ni? Okay. Tak apa, lepas ni kita tengok. Okay, dikatakan bahawa satu sel punya DGE 1.5 volt jika aliran satu kolom cas tadi menghasilkan 1.5 joule tenaga elektrik ke seluruh litar. Okay, okay, tengok okay, so okay, so kat sini ni ada tenaga elektrik lah, maksudnya dikira cas lah ni, dia bawa tenaga ni sampai ke mantul lampu, dia bagilah tenaga, maksudnya daripada tenaga kimia tu ditukar kepada tenaga elektrik, sampailah dalam ni habis dia punya casnya, maksudnya habislah dia punya tenaga yang dia bawa. Okey. So ini adalah sumber-sumber tenaga elektrik, dynamo, dry cell, and ni apa ni? Ni adalah solar. Okey. Okey, kita tengok litar ni. Ni litar seperti yang ditunjukkan tadilah. Okey. So ni dalam keadaan lampu tak menyala, maksudnya litar ni terbuka, yang ini tertutup, lampu menyala lah. Okey. So dia kata apa? Tiada arus mengalir melalui litar. Sebelah sini adalah arus mengalir melalui litar. Bacaan voltmeter 1.5 volt. Bacaan voltmeter kurang daripada 1.5 volt. So 1.5 volt ini adalah merujuk kepada dia punya DGE. Bacaan voltmeter disambung melintasi terminal sel-sel. Manakala yang kurang ni, contohnya bisa kata 1.2 volt lah. Okay. So itu bermaksud sebenarnya beza keupayaan merentasi 1.2 merentasi mentol lampu. 1.2 volt tu maksudnya beza keupayaan merentasi mentol lampu ini. Okay. So mana perginya lagi 0.1.5 tolak ni, mana lagi perginya 0.3 ni Okay. So kita tengok video ni. So sekarang ni yang ni tadilah. Okay. Di bawah kan, di bawah. Okay. Okay, so sekarang dia ambil lah dia punya casnya, dia bawa, maksudnya bawa tenaga lah sama. Kan. Oh, okay, rupanya. Okay, so ni panjang kat ceritanya. Okay, cerita terus lah. Okay, dia sebenarnya bila dia masuk sini, dia ambil tenaga ni, dia sesat dalam ni lah. Okay, kira analoginya dia sesat dalam ni. Kan, dia susah nak keluar. Dia pun sesat kan, susah tak boleh nak keluar. Okay, so maksudnya kan dalam dry cell itu sendiri sebenarnya ada rintangan juga ada rintangan yang disebut sebagai internal resistance, rintangan dalam. Okey, dia disebabkan oleh apa? Rintangan dalam ni adalah rintangan disebabkan oleh rintangan dalam elektrolit tu. Okey, maksudnya cas tu nak bergerak tu ada elektrolit dia tu, maksudnya dia mengalami halangan kat situ. So itu merupakan salah satu jenis rintangan lah. Kalau kat luar ni dia perintang ni, maksudnya memang ada perintang lah. Maksudnya ada rintangan yang kita kenakan. So rintangan ni lah yang kita tukar satu form tenaga kimia ni yang daripada dry cell ni kepada satu bentuk tenaga yang lain. Okay, contohnya misalnya kata mentol lampu ditukar kepada bentuk tenaga cahaya lah. Apa lagi kalau dia letak heater sini, bentuk tenaga tukar kepada bentuk tenaga apa lah. So apa-apa saja rintangan sebenarnya, seperti air ke apa, semua itu adalah jenis-jenis rintangan yang menukarkan tenaga elektrik dan tenaga kimia tadi kepada satu bentuk tenaga yang lain. Okey, so kita faham bahawa dalam ni ada rintangan dalam. Okay, so
EMF yang asal ni bila dalam keadaan litar terbuka ni adalah electrical energy supply per unit charge by a source, kan. Electrical energy release per unit charge to the external circuit, kan. So dalam ni ada tiga, contohnya 3 volt, kan. Kalau tadi kita contoh tadi 1.5 volt. Okay. So across R ni 1.2. Okay, maksudnya satu lagi adalah across electrical energy per unit charge need to overcome internal resistance ini dalam tu, kan. Internal resistance ni adalah tinggal lagi 0.3. So kita boleh tulis macam ni lah. EMF, potential difference across cell, external circuit, kadang-kadang close circuit lah. Potential difference loss. Okay. So E adalah DGE, V ni adalah beza kopak yang merentasi perintang R. Okay, kemudian yang ini pula adalah beza kopak yang merentasi rintangan dalam. Okay. Kan ni IR ni adalah external circuit ni, dan IR ni adalah rintangan dalam ni, kan. So kita boleh keluarkan I ni, sebab I arusnya sama, sebab litar antara R besar dengan R kecil ni dia disambung secara sesiri. Okay. So maka keluarlah formula ini, kan, yang kita boleh guna pakai dalam DGE. Okay. Okay, so ini adalah perbezaan lah. Okay. Perbezaan antara petu DGE dan juga beza keupayaan. Okay. Ini litar terbuka, ni beza keupayaan ni, litar tertutup. So graf dia ni sebab apa, kalau kita tengok litar dia, kan, dia punya voltmeter disambung across dry cell. Ada litar, buat sikit litar. Sini dia punya litar dia, ni contoh dry cell, kan. Voltmeter dia adalah sini, ni voltmeter dia, voltmeter across cell. Yang ni voltmeter across perintang. Okay. So dia dapat gerahnya bentuk macam ni, bentuk macam ni yang kedua. Okay. Dua-dua dia kerja sama, kerja yang dia lakukan untuk membawa cas. Okay. Kalau yang ni membawa cas daripada satu titik, titik A ke titik B. Yang ini ni dalam 1 litar, okay, dari cas, daripada terminal positif tu sampai balik ke terminal cas, daripada negatif ke positif. Okay. Okay, menandakan tenaga elektrik yang diubah kepada bentuk tenaga lain. Okay, apabila satu cas mengalir melalui satu komponen litar tertutup, menandakan tenaga elektrik yang diberikan kepada satu cas yang mengalir melalui sel atau sumber. Okay, komponen elektrik dalam litar, komponen elektrik. Yang ini sumber tenaga. Okay, so maksudnya kalau DGE nya 1.5, kita tahulah dia punya kemampuan dia adalah produce 1.5 joule tenaga bagi setiap kolom cas. Okay. Formula dia V sama dengan IR. Formula untuk DGE ni E sama dengan V tambah IR. Okay. Dua-dua unitnya masih sama. Okay. Modul ni terus cerita tentang rintangan dalam. Tadi kita dah masuk rintangan dalam ni. Rintangan terhadap pengaliran cas. Jika sebut tadi. Due to electrolyte tadi, kan. Disebabkan oleh elektrolit dalam sel. Unitnya adalah ohm juga. Kan. Rintangan dalam menyebabkan kehilangan tenaga dalam sel itu sendiri, kerana kerja yang telah dilakukan untuk menggerakkan satu cas menentang rintangan elektrolit dalam sel. Okay. Ni kalau kita perasan ni, kalau kita contohnya kita main kereta mainan, macam tu, main kereta mainan, okay, lama-lama kita main. Okay, contoh kita dah main dalam 5 minit misalnya tu, ataupun 10 minit, kita keluarkan bateri dia, dan bila kita pegang bateri ni, kita pegang bateri tu kita rasa panas. Itu merupakan salah satu bentuk lah, di mana rintangan dalam itu, rintangan itu menukarkan kepada bentuk tenaga haba. Okey. Okey, hari ini kita dah keluarkan formula tadi, E sama dengan V tambah IR. So nanti kita tengok contoh untuk jawab soalan ini. Okey. So dia boleh ada ni lah. Ini ni sebenarnya kita kembangkan ni, kan. IR besar berdasarkan Ohm's law. Okey. Ni rintangan luar, ni rintangan dalam. Okey. Kalau kita keluarkan I dia, kita akan dapat ni lah. So ada 3 lah. Ini boleh pakai, ini boleh pakai, IR besar tambah IR. Ini pun boleh pakai I, R tambah R. Okey. So ni 1, 2, 3. Tengoklah mana yang bersesuaian. Okey. Sama je sebenarnya.
Okey, ini aktiviti. Ini sebenarnya eksperimen lah. Ini nanti kita akan buat tidak eksperimen ini. Okey. Ini pun juga dah jelaskan tadi, tengok Dia punya dry cell dia sama macam Ohm's law punya eksperimen. Kan cumanya Ohm's law dia letak dekat sini. Kan voltmeternya. Tapi untuk DGE ni untuk DGE dia letak dekat across dry cell. Okey. Kita masih laraskan arus untuk dapat tengok beza keupayaan berapa. Okey. So kalau Ohm's law ni kita akan dapat VI berkadar langsung. Kalau DGE ni kita akan dapat V, I dia berkurang macam ni. Okey. Seperti inilah. Okey, seperti ini. So maksudnya bila I ni kosong, kan I ni sama dengan kosong, kat sinilah I kosong kan. I kosong sama sini, so kita perhatikan 1.5. So 1/5 ni merujuk kepada DGE. So maksud intersect paksi Y ni merujuk kepada daya gerak elektrik. Okey. Perbincangan peningkatan arus dalam liter menurunkan beza keupayaan. Ini menunjukkan rintangan berkesan turut berkurangan. Okey, daripada graf V lawan I, DGE, E adalah pintasan V. Rintangan dalam boleh, kecurunan graf satu lagi kecurunan graf ni, kalau VI ni, VI kecurunan graf Ohm's law ni adalah kita dapat rintangan yang luar tu. Okey. Tapi untuk eksperimen ini dia punya kecurunan ni kan adalah R kecil rintangan dalam. So kena bubuh negatif lah sebab dia punya apa? Tapi bukan masuk rintangan tu negatif dalam apa persamaan tu nanti. Okey. Okey, tentang ini penentuan E dan R menurunkan keadaan graf ni. Okey, kita tahu bahawa E sama juga dengan ada 3 tadi kan. Okey, V campur IR kan. So maksudnya dia boleh bentukkan graf itu dalam bentuk yang pelbagai jugalah sebenarnya. Okey, macam ditunjukkan dua lah. Satu bila graf V melawan I, ni tadi cikgu dah bagi tahu, iaitu dia punya pintasan Y ni adalah merujuk kepada E. Manakala kecurunan graf ni merujuk kepada rintangan dalam. Okey. Tapi kalau grafnya adalah graf ni pula, graf R melawan 1/I ni. Okey. Graf R melawan 1/I ni sebenarnya kita ambil inilah persamaan ni kan. Okey. Macam kertas 3 lah. Yang kita susun balik. Sekarang paksi Y ni adalah R. So E sama juga dengan IR campur IR. Okey, jadi R paksi Y ni adalah R besar. So ini kita bawa dia ke sini. So IR kan. Okey, sama juga dengan IR tolakkan dengan E lah kan. Okey, so kemudian ada I pula sini. I pindahkan R sama dengan 1 per tolak E. Ini akan per I lah. Ini pun per I juga. So ini mati. So tinggallah R sama dengan R tolak 1 per I darab E. Okey, so susun balik R sama dengan negatif 1 per I E and tambah R. Okey. So kalau kita perhatikan kat sini, ini adalah paksi Y dia. Ini adalah paksi X nya. Kan? So kita boleh buat kesimpulan lah sini. Okey. Iaitu ini sebenarnya adalah merujuk kepada M. Manakala R ini sebenarnya merujuk kepada Y intersect. Okey, maksudnya sekarang dah berubah lah. Iaitu pintasan Y itu adalah internal resistance, manakala E tu dia akan jadi EMF tu dia akan jadi kecurunan graf. Okey. Cikgu tunjukkan satu contoh untuk menggunakan formula ni. Kita tengok soalan yang pertama ni lah. Okey, soalan lain nanti awak jawab lah. Okey. Apabila switch terbuka, bacaan dia 1.5. Okey. Bila on, arus ni 0.2 1.4 volt. Okey. Soalan dia apakah rintangan dalam sel? Okey, so kita gunakan formula ni, E sama dengan V tambah IR. Kita ada 3 tadi bentuk formula yang sama je lah. Boleh bentuk dia rupanya yang lain 2 lagi. So kita pilih yang ini. So 1.5, 1.4, 0.2 R. So R kita dapatlah 0.5. Okey, itu saja. Terima kasih.